Baiklah, kembali kita kepada tajuk forum pada malam ini. Berkenaan, dia lebih luas kalau tadi kita melancarkan buku tentang tsunami Cina, tapi tajuk forum hari ini bertanyakan tentang tsunami politik. Dan semenjak tahun 2008 saya kira banyak penganalisa politik menggunakan istilah tsunami politik untuk menggambarkan fenomena yang berlaku pada pilihan raya ke-12, di mana majoriti 2/3 parlimen PN dinafikan oleh pembangkang. Dan seperti tsunami juga dia melanda, di mana dia merampas, pembangkang dia merampas 5 negeri daripada BN dan kekalkan satu, iaitu Kelantan. Jadi inilah tsunami, barangkali sesuai dengan istilah tsunami itu, datangnya gelombangnya mengejut dan tiba-tiba dia sapu habis, kalau tak semua pun sikit pinggiran-pinggiran itu. Jadi itu tsunami politik. Namun pada pilihan raya ke-13 mungkin ada yang mengharapkan tsunami yang lebih besar, dan kelihatannya fenomena dan kelihatan atmosferanya pun seolah-olah memihak kepada Pakatan Rakyat pada PRU13. Tetapi saya kira tsunami itu mungkin tak terjadi kerana Pakatan walaupun ada kemajuan, cuma menambah 7 kerusi dan cuma menangi 3 buah negeri. Jadi kita tak pasti apakah ini tsunami masih kecil atau tsunami dah menjadi banjir kilat. Jadi yang itu mungkin kita nak tanya juga kepada saudara Wan Hamidi. Kita bully malam ni sikit. Jadi kita nak tanya saudara Wan Hamidi, apakah beliau sebagai seorang pengamat politik, malah terlibat dalam politik secara langsung atau tidak langsung, merasakan relevan soalan itu, bahawa apakah pada PRU14 nanti kita boleh nampak satu tsunami politik, atau memangnya kita sudah sampai klimaksnya dan bila dah sampai ke puncak dia tak ada naik, dia turun. Jadi silakan saudara Hamdi untuk memberikan pandangan dan komentar. Terima kasih saudara pengurusi. Selamat sejahtera. Saya akan simpulkan jawapan itu kemudian. Background sikit PRU 12 2008 yang kita katakan tsunami politik pertama. Okey, yang sebagaimana saudara Edri sebutkan tadi, Pakatan Rakyat yang belum lagi membentuk pakatan menang 4 negeri dan PAS meninggalkan 1 negeri dan menafikan majoriti 2/3 parlimen BN yang tak pernah berlaku sejak 1969. Itu dipanggil tsunami politik. Tapi berdasarkan pengamatan saya, sebab-sebab pengundi membuat demikian berbeza-beza. Orang Melayu marahkan Pak Lah, Perdana Menteri masa itu, kerana dianggap Pak Lah macam tak jaga hati Melayu, tak jaga hak Melayu. Orang Cina, orang bukan Melayu menolak Pak Lah kerana dianggap Pak Lah tidak ikhlas, tidak jujur dengan jaminan kepada hak-hak kaum bukan Melayu. Dan rata-rata rakyat Malaysia marahkan Pak Lah kerana mungkin janji-janji reformasi yang dibuat sewaktu menggantikan Mahathir. Jadi itu melakukan perubahan besar. Jadi tak clear, iaitu kesannya buruk kepada UMNO dan Barisan Nasional terutamanya, tetapi dia tidak menjadi penyatuan, united idea untuk rakyat Malaysia. Okey, dan hanya selepas 2008 baru wujud Pakatan Rakyat. Okey, menarik juga sebab kali pertama, kalau tak silap saya, kalau silap saudara Cintong boleh betulkan, iaitu Pakatan Politik dibentuk selepas pilihan raya. Okey, walaupun perkara ini amat biasa di negara luar di Malaysia, tapi seperti mana saudara Lutfi katakan tadi, di Malaysia kita hanya ada 3 ada utusan saja. Itu masalah besar. Okey, dan kemudian apabila tiba menjelang PRU13, sepanjang 5 tahun itu bermacam-macam propaganda, tekanan, dan tidak pernah berlaku dalam sejarah DAP misalnya. Saya tak kira, tapi saya agak lebih kurang tiap-tiap hari utusan ada 5 berita tentang DAP yang tak pernah dibuat sebelum itu. Jadi bayangkanlah kalau orang Melayu yang tak baca utusan, TV3 dan media-media lain pula mengambil idea daripada utusan untuk menyebarkan betapa jahatnya DAP itu. Jadi itulah yang kita hadapi apabila menjelang PRU13. PRU13, ya, berlaku pertambahan kursi dan sebagainya, walaupun kehilangan Kedah dan beberapa faktor lain.
Tapi dalam pada itu juga kita katakan berlaku tsunami. Tetapi Najib marah dan basically berkatakan bahwa tsunami apa? Tsunami Cina saja tu. Okay, the point dia memang tidak tepat lah. Buku ini, tolong beli ya, memang menjelaskan bahawa yang sebenarnya berlaku ialah apa yang Saudara Cintong selalu sebutkan, tsunami bandar dan separuh bandar. Urban and semi-urban tsunami, termasuk di mana yang tinggal di bandar dan separuh bandar itu adalah kaum Melayu, Cina, India dan kaum-kaum lain. Itu real. Bukan kita soal nak menafikan apa-apa. Faktanya adalah fakta. Tetapi dan ini juga terbukti di Sabah misalnya. Di Sabah, kaum Bumiputra bukan Islam, Kadazan Dusun Nurul juga berani untuk menukar pemimpin, tapi di kawasan bandar dan separuh bandar. Jadi kesannya menunjukkan bahawa isunya ialah sudah berlaku perubahan minda, pemikiran dan pendirian di kalangan orang bandar dan separuh bandar. Itu poinnya. Yang kita gagal ada dua sebab lah. Saya gunakan kita sebab saya ahli DP ya. Iaitu kita masih gagal dengan undi luar bandar, i.e. Melayu dan di situ juga lah ada masalah persempedanan semula kerusi. Undi tak banyak, biasanya kampung dipecah-pecahkan banyak, garanti PN menang, UMNO menang sebab sudah dipegang kuasanya pergantungan orang-orang kampung ini kepada kerajaan. Daripada baja, subsidi, motorbot dan sebagainya. Benar ni saya pun rasa Pakatan tak begitu melihat sangat sewaktu menjelang PRU 13. Dan itulah kawasan Kuala Bandar, kawasan-kawasan dalam kawasan kawalan agensi kerajaan seperti Felda dan sebagainya, kawasan yang hanya dipaksa langgar keputusan berita harian dan sebagainya, dan kita pun hanya ada TV yang itu sajalah. Jadi berdasarkan keadaan ini dan faktor-faktor tambahan, jadi timbullah soalan seperti di atas ini. PRU 14, adakah akan ada tsunami lagi? Dia begini ya, pada pandangan saya. Sudah tentu kita mengharapkan terus ada tsunami. Iaitu selepas keputusan PRU 13, kita merasakan dalam Pakatan yang kecewa tapi tetap bersemangat ini bahawa ada peluang, iaitu majoriti undi bandar, separuh bandar kekal sebab tidak ada tanda-tanda perubahan sama sekali daripada UMNO dan PN, kecuali kesombongan, keangkuhan kuasa itu macam-macam dibuatnya. Bukan saja soal GST, tekanan ekonomi, malah kesan-kesan sosial, budaya dan agama seperti isu kalimah Allah, isu rampasan Bible dan sebagainya. Ini biasanya dirasai direct di kawasan bandar, separuh bandar. Jadi tugas Pakatan dan civil society yang sepakat dengan Pakatan sebab menganggap Pakatan itu akan membawa perubahan adalah mencari jalan bagaimana untuk memenangi undi luar bandar. I.e. Melayu itu majoritinya, tapi bukan Melayu saja, sebab kalau di Sabah dan Sarawak, Bumiputra, Islam dan bukan Islam, itu isu yang penting. Sayangnya selepas di hari 13, Pakatan masih lagi belum menumpukan kepada usaha-usaha ini. Baliknya Pakatan sedang bergaduh tentang isu hudud dan isu-isu yang menyebabkan mudah kawasan yang kita nak menang undi ini, iaitu luar bandar dan orang Melayu, rasa mudah kecewa. Sebabnya bukanlah kerana mereka kecewa kerana hudud itu, tetapi kerana media yang sampai di kawasan itu hanya terhad, limited kepada yang Saudara Zulfi katakan tadi, putusan dan JP3. Tidak ada ruang alternatif. Malah sehingga sekarang sekalipun, katakanlah DAP sendiri nak buat majlis, dialog, penerangan apa, susah nak masuk kampung-kampung ini. Dia masih lagi minda-minda lama, iaitu tidak dibenarkan masuk sama sekali. Jadi pertanyaan Saudara Edri dan juga tajuk topik kita ini, adakah akan berlaku? Saya agak pesimistik atas isu-isu yang berlaku ini. Tapi jangan bimbang, Saudara Liu Cintong akan jadi optimis nanti. Dia akan balance saya. Jadi saya agak kecewa dia akan berlaku sekarang, tapi kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Cumanya
harapan saya ialah berdasarkan pengamatan saya ni wartawan atau mungkin bekas wartawan, saya pun tak pasti sekarang, tetapi apapun, okey, iaitu katakanlah kita fokuskan pada isu hudud itu, jadi perlu ada penyelesaian, okey. Mungkin sekarang masalah macam dah terlajak, okey, dah buat, terus nak buat, kalau tarik diri nanti malu. Jadi isunya bukan isu agama, sama sekali bukan isu agama. Saya melihat hudud ni sebagai isu politik dan dipolitikkan oleh pihak-pihak terlibat, termasuk UMNO sendiri. Okey, apabila UMNO offer jawatan kuasa teknikal, bukan saja saya, ramai orang PAS pun sudah bimbang. Okey, itu budaya yang maksudnya saya tulis baru-baru ini tentang dalam semasa 50 tahun tiap-tiap kali hanya UMNO yang pandai menipu PAS dan PAS terjebak juga. Saya pun kesian dekat PAS, tapi saya harap belajar daripada sinilah. Tapi itu saya DAP ya, so jangan marah itu. Okey, jadi kita perlu juga dialog. Bila kita sebut dialog ini dua hal lah. Dialog itu bukan penerangan. Kalau Menteri Penerangan itu apa yang dia nak buat dengan GST, dia nak penerangan, dia tak nak debat, dia tak nak dialog. So kita ada masalah kalau dia jadi one way. Yang kedua, bagi saya kalau nak rapatkan kepada usaha kembali kepada tsunami ini, tsunami lengkap, tsunami rakyat Malaysia ini, saya akan state obvious lah, kembali kepada platform dasar Pakatan Rakyat, dasar sama 2008. Sebab itu yang dipanggil lowest common denominator itu. Okey, semua pihak berkompromi, kita mulakan dengan itu dulu. Sebab dengan mula daripada itu, barulah wujud keikhlasan hati. Ada yang ketiga nanti bila ada janji pembangunan, kalau harap-harap terus ada Pakatan Rakyat lah, untuk manifesto atau apa-apa, janganlah terlalu tumpu kepada tawaran kelas menengah, middle class ini, okay? Janganlah hanya nak turunkan harga kereta. Jangan lupa subsidi enjin motorboat, subsidi padi, baja, apa semua, yang kadang-kadang kalau pakatan tak nampak benda ini, maka sukar untuk mendekatkan. Sebagai kerajaan, memang tugasnya membantu kaum-kaum yang terpinggir dan terendah. Jadi itu poin saya. Jadi ini 3 perkara asas kalau nak kembalikan usaha untuk serius untuk mewujudkan kembali semangat untuk final tsunami yang akan mengubah kerajaan dan harapkan sistem yang ada. Okey, tapi kalau tak selesai juga soal hudud dan soal kemudian mungkin membesar lagi pada hal-hal lain, itu selamat tinggal Pakatan Rakyat. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya saya nak pergi kepada Saudara Syam Rais, sebab menarik tadi dia declare dia tak percaya pada pilihan raya. Jadi mungkin soalan ni lebih soalan apakah tsunami politik pada PRU 14 mungkin mudah bagi beliau. Tapi saya juga tahu bahawa Saudara Syam ada mengatakan tipu pilihan raya, turun jalan raya. Itu mikrofon marah. Okay, jadi tipu pilihan raya, turun ke jalan raya sebagai solusi. Tapi kita lihat kalau turun ke jalan raya pun rakyat berhenti sebelum Ramadan. Sebab Ramadan kita break, sebab flyover dulu pun macam tu, kita berhenti sebelum Ramadan dan rakyat dah tak turun lagi jalan raya. Jadi apa solusi atau apa tsunami lain yang saudara nampak memandangkan saudara bukan orang yang percaya pada pilihan raya lagi? Saudara Musi, saudara Cintong, saudara Walri, saya tidak pesimis dan saya juga tidak optimis. Saya ialah realis dalam real politik. Ya, dalam real politik, in German they say spare with a care, uber politik. Dia tidak satu paribus, dia tidak stay the same. Apabila saya ditanya apakah PRU 14 akan membuatkan surat politik, saya boleh jawab karena ini adalah satu ilusi. Saya telah beberapa kali saya terangkan, yang dilawan oleh Pakatan Rakyat, yang dilawan oleh DAP, yang dilawan oleh PAS bukan United Malay National Organisation. Parti ini dah mampus lama dah. The battles against United Malay National Organisation have all gone. It is not that political party that you are against. It is the system pilihan raya itu sendiri.
Can you get that into your head? Boleh tak fikirkan? It's the system. Sistem Suruhanjaya Pilihan Raya itu sendiri yang kamu lawan. So the impossibility, kemungkinan kemustahilan, the impossibility untuk mengalahkan Barisan Nasional dan United Malay Nasional bergantung pada sistem struktur pilihan raya SPN yang diajukan oleh SPN. It's simple, man. Watson, it's simple, Watson. It's elementary. It's very elementary. Jadi tidak mungkin ada apa-apa bentuk tsunami politik akan berlaku dalam Piala 15. Tidak mungkin. Seperti itu kata. Kerana sistem itu akan diubah setiap kali berlakunya perubahan. Sudah 12, 13 akan diakukan. Sekarang ini United Malay National Organisation bersama-sama Suruhanjaya Pilihan Raya sedang merancang. They are planning. They are strategically planning. They are planning to redelineate, mengubah sempadan untuk memastikan, to assure that United Malay National Organisation will win. It is simple as that, my friend. Adalah begitu senang sekali. Justru kerana itu kita harus melakukan sesuatu yang di luar perancangan mereka. Saya tidak mengajukan jalan raya sebagai pilihan terbesar. Quite simple. Alternatif. Kita lihat apa yang berlaku di Tunisia, kita lihat apa yang berlaku di Kairo, kita lihat hanya dengan gelombang rakyat yang berjuta-juta datang mengepung pilihan Putrajaya, barulah dapat kerajaan ini dijatuhkan. Kemudian after that only kita tubuhkan satu Suruhanjaya Pilihan Raya yang adil untuk melakukan pilihan raya bersih dan adil. Is that very difficult? Adakah ini satu cadangan yang mustahil? Tidak. Pilihan raya yang kita adakan ini tidak adil dan tidak bersih. Amiga sudah cakap, Mariachi sudah cakap, Cintong sudah cakap, semua orang tahu pilihan raya ini penipuan. Jikalau telah tahu itu kita penipuan, kenapa kita tidak berubah? If you know that is lying, cheating, we make a move. Kepada ahli-ahli parlimen, please do not lie to the people. Terangkan apa sebenarnya. Jangan kita memberikan ilusi bahawa ada kemungkinan untuk melakukan perubahan. No, there is no possibility. Tidak mungkin dalam struktur. Okay, I came here. In the same structure, dalam struktur yang ini tidak mungkin, impossible akan berlaku apa-apa perubahan. Mungkin, selama mungkin masih lagi PKR, Kelantan mungkin PAS, di Pulau Pinang mungkin terus BNP, tidak. That is the man. Tapi kuasa, tampuk kuasa akan terus dimiliki oleh United Malay National Organisation. Sama ada Najib ini diwakili oleh Rosmah, sama ada Rosmah ini Perdana Menteri Malaysia, doesn't really matter. In this case, it really doesn't matter. It is about the system. Sama ada Najib ini boleh berfikir sendiri, sama ada. It is not whether Najib can pronounce proliferation or not, or whether Najib can pronounce pronouncement or not. It doesn't matter. Yeah. It's a bit embarrassment lah, ya. Tapi it doesn't matter. Kerana structure, the state structure is important untuk dia. Jadi kerana itu betul seperti kata Wahid, kita harus memberi penerangan kepada orang-orang di desa. Tetapi secara jujur juga kita harus menerangkan tentang penipuan yang dirancang. Bagaimana kita telah mendapat 52% undi tetapi kita gagal pergi ke Putrajaya. Jadi kerana itu mereka mendapat 42%, mereka melakukan perubahan. Kerana itu ada dua perkara yang cukup menarik sekarang berlaku. Satu GST, satu Anwar Ibrahim. Saya cukup gembira jikalau Anwar Ibrahim dipenjarakan sekali lagi. I'm sorry. Kalau dulu kita ada di sini dia marah. Kenapa kau suruh ayah aku macam je? Tetapi ini adalah satu perkara yang baik kerana kita boleh menghasut rakyat kembali untuk bangun ke jalan raya.
kemarin Superman mengadakan rally, Cintong pun ada di situ, saya pun ada di situ, saya berucap semalam. Sebelum itu saya berbisik-bisik, saya katakan dengan beberapa kawan-kawan, bulan 1, bulan 2 atau bulan 3 tahun hadapan, kita perlu mengadakan kembali satu gerakan anti-GST yang lebih besar. Satu April akan diluluskan. Justru sebelum 1 April kita perlu. Kalau mereka nak tangkap saya kerana menghasut, saya pun dah tukar nama saya, memang tukar hasut. It's not worth it. Kerana dulu saya ditangkap ISA, saya tidak menghasut. Hari ini saya tangkaplah, memang saya menghasut. Maka saya ni sedang dibicarakan atas kes akta hasutan kerana saya bercakap di sini. So there is no big deal. You can lock me up, you can throw the key, fair enough. Alright, but please take care of my dogs. Okey. Jadi kita tengok, saya bersetuju sekali pandangan daripada kawan kita tadi yang telah pulang, editor Melaka. Bagaimana orang luar melihat pemimpin-pemimpin politik ini tidak memahami rasa dan cinta hati rakyat. Mereka berkecamuk tentang hudud, ya. Dan kita tahu bahawa hudud ini adalah strategi untuk memecahkan persepahaman sekawan antara Pakatan Rakyat. Dan mereka pun bergaduh sama sekali. Saya cukup seronok dengan metafora yang diberikan oleh Mat Sabu. Suami dan isteri bergaduh tentang di mana lembu itu akan diletakkan, di belakang rumah atau di depan rumah, di belakang rumah atau belakang rumah, ataupun di atas katil. Tapi lembu ini pun belum dibeli. So they are quarreling about this thing, whether you can cut the hand through the medical thing or you cut it by parang panjang or parang pendek or apa. So this other thing. So this is absurd. It's total absurdism. I mean, kat Itali dia ada theater of the absurd. Di sini the whole nation is absurdism sekarang. Jadi sekarang ni kita tengok. Jadi kita tengok ya. Saya terfikir ketika Karpal Singh menjadi arwah, adakah cantik dan molek kiranya lah, kalau saya lah pemimpin DAP seperti Cintong, saya akan kata saya cadangkan kerusi ini hendaklah diberi kepada Mat Sabu. Cuba fikirkan, sekali harum Mat Sabu bertanding menjadi Beruang of Jelutong. The Beruang of Jelutong akan membunuh hudud, akan membuktikan kesepakatan dan kesetiaan setiakawan antara DAP, PAS dan GAN. Nampak? Tapi ini tidak berlaku kerana ahli politik ni, the politician, they turn in a very weird manner. I can't understand that. That's why I never stand for election. I love election. Lambat. Jadi, okey, betul atau tidak cakap saya itu? Cuba fikirkan, kalau dicadangkan Mat Sabu menjadi the Bear of Jelutong, ya? Satu fenomena baru di mana dilihat isu agenda hudud ini tiba-tiba PAS akan tersentak. Oh, parti PAS, parti DAP ini sedia bersetiakawan dengan kita. Apa agaknya akan dilakukan oleh UMNO? Adakah kita akan lihat Rosmah Mansur akan berjubah dan memakai purdah dan menjadi hijab senar. Jadi ini keadaan yang saya katakan di sini. Jadi, okey, saya katakan tadi seperti saya bukan pesimis, bukan optimis, saya realis. Dalam politik ini you have to be realist. Okey, saya selalu menulis dan saya selalu bercakap, politik ini adalah tentang ekonomi. It is about economy, stupid. Yes, it is. It is not about hudud ke apakah. It's about economy. Tentang, kalau you tak percaya tentang ekonomi, you buka surat khabar hari-hari, you tengok apa perbincangan tentang projek, tentang pembangunan, tentang bajet. That's all. It is not about religion. It's not about. It is about economy. Justru inilah perancangan yang tidak bisa. Yang kecil-kecil ni masalah hudud, bahasa ni, these are side track. Ajinomoto yang dibubuhkan untuk
menghuru-harakan Pakatan Rakyat. Saya lihat seperti saudara Wan Habibie kata, apakah akan kembali pada 203 apabila Pakatan Rakyat akan pecah? Potensi untuk pecah ni ada, saya melihat. Dan saya sendiri, seperti juga saya suka melihat Anwar Ibrahim masuk penjara, saya suka juga melihat berlakunya perpecahan di dalam PAS. Senyap semua ya. Jahat Isyamuddin Rais ni, dia nak PAS pecah. Kerana di dalam proses politicization politik, dia akan berlaku pensucian, the sacralization of the process of the political party. Ini biasa, seperti sekarang berlaku di dalam pemilihan Pakatan Rakyat. Saya bersetuju kalau proses Azmin Ali dibuang kerana dia rasuah misalnya kan. Ini proses pembersihan orang-orang jahat dalam PKR. Jadi pembersihan orang-orang jahat dalam PAS harus berlaku. Jadi ini saya tak tahu Pak DAP, kalau saya tak tahu Cintongnya orang jahat ke orang baik. Tapi proses ini perlu, pembersihan itu perlu. Jadi di dalam, kalau saudara-saudara orang Tionghoa tidak tahu, ada yang dipanggil UG, YOUGI. Dalam tulisan saya kata UG. Orang tahu apa benda UG? UG ini adalah singkatan Unity Government. Ini adalah mereka ni obses. Ada satu kumpulan, satu garis politik di dalam PAS yang obses kemelayuannya, cari-cari baju hijau tu keluar, tengok darah Melayu. They were under the cover, yellow cover of PAS and Islam, open it up, they saw their Melayu. So they are now proposing. Inilah yang bersuara-suara, yang kedengaran untuk Hulud ini ialah daripada UG. Jadi untuk orang Tionghoa yang tak tahu, gerakan ini dia minoriti. Jikalau mereka memecahkan PAS, saya gunakan perkataan Arab, jangan marah saya, jangan jakin mereka, Alhamdulillah. Kadang-kadang dia ingat saya bukan Islam, saya gunakan kena tangkap saya. Di Malaysia ni bukan main ke? Saya cakap arwah kepada kapal Sin, habis semua orang. Arwah tu cakap Arab, artinya orang yang telah meninggal dunia. Bangang, terima kasih. Jadi sebentar tadi kita dengar saudara Hisham ada menyebut nama Cintong. Bukan part yang jahat atau baik itu, lebih awal itu dia kata Cintong sendiri mengatakan pilihan raya itu sendiri ada banyak penipuan yang berlaku. Malah saudara Hisham telah bangkitkan tentang masalah dalam persepadanan semula itu sendiri. Jadi sebagai kata Wan Hamidi sebagai seorang yang optimis, atau mungkin tak tahu dah jadi realis ke tiba-tiba. Jadi apa komentar saudara Cintong sebagai ahli parlimen, seorang yang optimis telah mendengar masalah-masalah ini? Terima kasih saudara Henry. Apabila saudari Nurul Izzah membuka rasmi atau memberikan ucapan dia, beliau kata beliau tidak ingin berucap selepas Superman DAP. Nampaknya malam ni seronok ni mendengar Superman Isyamuddin Rais. Saya seharusnya meminta untuk berucap sebelum dia. Saudara Wan Hamidi, saudara Henry, saudara Hisham, mungkin malam ni saya nak berucap sebagai akademik lah. Nampaknya Hisham berucap sebagai ahli politik, ahli penghasut. Saya ingin ucap sebagai ahli akademik. Saya rasa saya tidak semestinya bersetuju dengan Hisham bahawa hanya satu cara, iaitu untuk menentang sistem tu, iaitu jalan raya. Tetapi saya setuju bahawa kita sekarang ni bukan menentang satu parti, kita menentang satu sistem one party state, satu sistem satu parti ataupun parti dominasi yang tidak pernah ditumbangkan dalam sejarah kita. Dan yang apa asas one party state? Asas one party state ini sebenarnya perkauman. Kalau kita nak tumbangkan Barisan Nasional, kita mesti mencari penyelesaian fahaman perkauman dan memberikan alternatif baru, alternatif yang bukan berdasar atau berasas perkauman, pemikiran perkauman. Dan saya harap satu hari
Kalau DAP lebih kuat, DAP bukan dianggap sebagai MCA 2.0 atau MIC 2.0. Saya gunakan istilah Wan Hamidi, dan saya juga harap maklumat PAS dalam politik bukan untuk ganti UMNO. Maklumat PAS dalam politik adalah untuk membawa sistem baru, sistem baik untuk rakyat jelata, dan bukan untuk mengganti UMNO dan menjadi parti dominan. Kerana kalau PAS nak jadi UMNO 2.0, DAP nak jadi MIC atau MCA 2.0, maka tidak perlulah kita berjuangkan di atas tiket Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat kita nak tawarkan politik baru, apa inti parti, apa isi kandungan politik baru itu. Sekurang-kurangnya DAP tidak harus jadi juru cakap untuk non-Muslim saja, tetapi PAS seharusnya tidak jadi juru cakap untuk Muslim saja. PAS for all, PAS mesti mengangkat PAS sebagai satu parti untuk semua rakyat Malaysia, dan juga parti DAP harus bersuara sebagai satu parti untuk semua rakyat Malaysia, termasuk Muslim, non-Muslim. Dan ini saya kira ini penting. Kalau parti-parti terutamanya parti PAS dan DAP boleh keluar daripada persepsi yang diberikan oleh Barisan Nasional. Persepsi ada masa macam Stockholm Syndrome, Barisan Nasional nak letakkan, nak kurungkan parti DAP atau PAS dalam comfort zone dia. Selepas lama macam Stockholm Syndrome, you ambil apa yang diberikan, jadikan identiti you sendiri. Ini masalah yang kita hadapi. So saya nak berikan penerangan tentang two sets of mirror reflection. Satu saya tulis dalam Harakah, tajuknya saya tak suka. Tajuk asal saya PAS sama dengan PAP sama dengan UMNO. Tulisan saya dalam Harakah, tapi pengarang Harakah tukar jadi DAP atau UMNO agent PAP. Itu salah faham apa yang saya nak terangkan. Dalam sistem kita, dalam sejarah kita, UMNO dan PAP, saya rasa mereka sebenarnya dua-dua rejim yang agak sama. Walaupun UMNO sekarang ni dalam propaganda UMNO, apabila dia kata DAP parti pelampau, apabila dia gunakan DAP, dia nak ingatkan kaum Melayu tentang PAP. Tapi saya nak kata sekarang ni, dalam politik Malaysia sebenarnya saya rasa PAP, persamaan di antara PAP dengan UMNO banyak. Dan sebenarnya persamaan di antara PAS dengan DAP lebih banyak daripada ketidaksamaan di antara dua-dua parti. Tapi ini kena guna kacamata yang baru. PAP dan UMNO sebenarnya bertanding ataupun bersaing dalam satu sistem dipanggil Malaysia pada tahun 1963 dan sampai tahun 1965, 2 tahun. Pada 9 hari bulan Ogos tahun 1965, dua parti menjadi dua negara, one party state. Sebelum tu dua parti dalam satu sistem, tapi pada tahun 1965 dua-dua negara berpisah dan dua-dua parti jadi one party state. Dalam dua-dua negara ni, UMNO pertahankan, kononnya UMNO pertahankan hak Melayu. Di Singapura, walaupun tajuk digunakan meritokrasi, sebenarnya dalam perhitungan PAP dia ada satu garisan bahawa penduduk Cina mesti melebihi 75%. Di Malaysia, apabila Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, Indonesia dikira sebagai Melayu. Bangladesh sekarang ni mungkin juga dikira sebagai Melayu. Di Singapura, apabila rakyat tidak melahir
anak yang mencukupi untuk pertahankan garis 75% Chinese. Rakyat PRC China, rakyat China, People's Republic of China diimport masuk ke Singapura untuk jadi sebagai rakyat Singapura. Di belakang dua-dua perhitungan ini ialah perkauman dan penduduk tempatan, walaupun dua-dua kerajaan kata mereka nak pertahankan konstitusi mereka mereka gunakan pihak sebelah sebagai bogeyman. Di Singapura kata bahawa kalau kita tidak maju, kita tidak progress, maka akan ditumbang. Tumbang oleh siapa? Tumbang oleh UMNO ataupun ejen-ejen UMNO. Di Malaysia, DAP dianggap sebagai ejen PAP. Nah, ini cara dia. Dan saya rasa kalau kita nak keluar daripada sistem perkauman ataupun pemikiran perkauman, kita mesti ambil kira bahawa PAP dan UMNO nampaknya sama. Dua-dua parti, one party state, dua-dua parti ni bersaing menjadi negara at the bottom of press freedom list. Dua-dua negara sebelum ni ada ISA. Dua-dua negara ni gunakan perkauman, dan akhirnya siapa menghadapi kesusahan? Di Malaysia, kerana kita bawa masuk pekerja asing tanpa permit, pekerja asing tanpa kemahiran, maka untuk rakyat Malaysia, terutamanya untuk Melayu, kaum Melayu, terutamanya untuk pemuda Melayu, anak-anak muda Melayu, gaji direndahkan. There is a race to the bottom as far as wages is concerned di Malaysia. Dan di Singapura, akibat dasar perkauman ini, penduduk Cina di Singapura sebenarnya mengalami, yang terutamanya kelas-kelas yang tidak berpendidikan tinggi, menghadapi masalah gaji rendah dan kehidupan yang susah. Di Malaysia, DAP dengan PAS gaduh tentang hudud. Tapi sebenarnya kalau saudara-saudari tengok komposisi parti, dua-dua parti ini dengan kacamata yang lain, sebenarnya mereka persamaan dua-dua parti ini agak banyak. PAS sebelum reformasi, PAS di peringkat pimpinan kebanyakan ulama. Dalam DAP kebanyakan dalam pimpinan peguam. Peguam tu ulama lah. Di kalangan keahlian dua-dua parti, PAS kebanyakan berkebun ataupun hawkers, pegawai kerja. DAP sama juga. Dalam DAP mewakili siapa? Di bandar, DAP mewakili peniaga kecil. Peniaga kecil yang terkecuali atau tidak ada peluang untuk dimasuki dalam sistem ekonomi. Mereka yang menjadi yang menjaga gerai, mereka yang menjual mie goreng, mereka yang menjaga kedai kopi. Ini penyokong DAP yang sedia ada. Itu sebelum reformasi. Semalam saya baca dalam surat khabar, Najib kata kerajaan bantu China 40 bilion aid, dapat sokongan dan bantuan kerajaan. Dan dalam konteks apa yang dia kata, sebenarnya dia kata 40 bilion aid ini kebanyakan China. Tapi Vincent Tan dengan saya tidak ada hubungan. Vincent Tan dengan 99% Chinese tidak ada hubungan. Dalam sistem
sistem kita, Barisan Nasional mengamalkan satu sistem di mana dia ingat Cina semua buat bisnes. Jaga gerai pun kira buat bisnes. Sebenarnya jaga gerai dalam konteks, dalam bahasa Barisan Nasional, jaga gerai pun berniaga. Tapi yang jaga gerai itu dalam konteks ekonomi bandar sebenarnya dia subsistence farmer. Dia macam di kampung dia tak cukup makan, dia tanam sayur, dia adakan ayam. Dia sama juga. Kalau tak cukup suami tak untung banyak, suami mungkin pemandu teksi, isteri pergi jual nasi lemak. Ini peniaga yang dalam konteks Barisan Nasional semua peniaga. So saya nak kata dalam konteks Malaysia kita mesti keluar dari kacamata perkauman dan menumpukan perhatian kita terhadap isu ekonomi. Kalau dalam pilihan raya yang akan datang ada tsunami, saya rasa tsunami itu akan adalah tsunami ekonomi. Kalau ada tsunami itu tsunami ekonomi. Dalam politik kita, saya rasa ada 3 bidang isu yang penting. Satu, demokrasi dan hak asasi. Ini Pakatan Rakyat setuju hampir semua isu. Demokrasi seperti isu pilihan raya, isu kehakiman, Pakatan Rakyat sepakat. Kita juga ada isu keadilan ekonomi. Semua parti dalam Pakatan Rakyat bersama tentang isu keadilan ekonomi, bahawa kita menentang kroni, kita harap ada good governance, kita harap kita boleh bantu rakyat jelata dan tekan kroni. Tapi bidang ketiga ialah politik identity. Politik identity sebenarnya ataupun kekuatan UMNO. UMNO gunakan putusan Malaysia untuk memainkan isu identity politics, isu politik identity, isu kemelayuan, isu Islam, isu royalty, isu institusi-institusi raja. Ini sebenarnya Barisan Nasional akan menang atas platform itu. Dan saya harap kita boleh pulang ke arena di mana Pakatan Rakyat bersepakat dan Pakatan Rakyat dapat ada konsensus, bersepakat, dan juga sebenarnya dua-dua bidang pendemokrasian dan juga keadilan ekonomi, dua-dua ni adalah akan membawa manfaat kepada rakyat jelata. Dan sebelum saya mengakhiri perbincangan saya nak kata, nak sebut tentang isu hudud. Dalam rencana saya diharapkan saya berikan tajuk hudud politik siapa lebih jantan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Harakah kerana sudi memberikan ruang untuk bagi saya untuk meluahkan pandangan saya. Dan saya tanya soalan ni untuk pembaca Cina. Artikel saya disiarkan diterbitkan hari ini dalam Oriental TV dengan tajuk yang hampir sama. Dalam politik Malaysia, MCA cabar DAP. MCA cabar DAP untuk menentang hudud. Dan kalau tengok anti-hudud front, MCA prepared to work with DAP to oppose Islamic panel system. Kerana kalau kita dalam konteks politik perkauman, MCA, DAP parti Cina. Ini dalam kalau menurut konteks lama. Dan kalau dengan logik itu lebih baik PAS bekerjasama dengan UMNO. Kalau kita gunakan konteks lama, kita gunakan kerangka perkauman, lebih baik. Kalau saya dalam PAS, saya rasa kalau DAP bersuara untuk non-Muslim saja, mewakili non-Muslim saja, UMNO lebih baik PAS bekerjasama dengan UMNO. Tapi kita sudah tahu apabila PAS
apabila DAP tidak bekerjasama dengan PAS, maka kita bertemu di Kamunting dan berkawan di Kamunting. So, saya rasa isu hudud harus ditangani dengan dengan ruang yang lebih banyak untuk perbincangan. Dalam sejarah Malaysia, hudud tidak muncul sebagai satu tajuk penting dalam politik sebelum tahun 80-an. Sebelum tahun 80-an, subjek negara Islam juga tidak muncul sebagai satu tajuk politik ataupun tema politik yang penting. Sebelum tahun 80-an, pertarungan di antara PAS dengan UMNO ialah tentang isu Melayu. Isu siapa lebih Melayu, siapa lebih mungkin dalam konteks siapa lebih jantan jugalah. Tapi selepas tahun 80-an, kerana kerajaan Dr. Mahathir menjerak nilai-nilai Islam, sebenarnya simbol-simbol Islam lah. Simbol-simbol Islam dijadikan sebagai sebahagian kerajaan Dr. Mahathir. Maka PAS pada masa itu perlu menawar strategi, memerlukan strategi yang lebih untuk membezakan PAS daripada UMNO. Dan satu strategi yang diambilkan pada masa itu ialah untuk menonjolkan keislaman parti PAS. Soalan saya, adakah ini satu strategi yang relevan sekarang ataupun kita perangkapkan kita sendiri? Adakah kita perangkapkan kita sendiri dalam satu tajuk, satu tema politik yang sebenarnya bukan satu isu utama sebelum tahun 80-an. So saya harap kita boleh keluar daripada kerangka perkauman, kita juga boleh keluar daripada politik simbol, politik simbolisme. Hanya bincang tentang simbol tanpa tanya tentang isi kandungan. Saya harap pembahasan kita dalam politik, wacana kita dalam politik lebih matang, lebih sentuh tentang isu-isu yang sebenar dan juga berikan konteks yang lebih mendalam. Dengan kata itu saya ucapkan terima kasih. Sempat saya buka soalan kepada lantai, saudara Cinton dah bertanya soalan. Jadi kita buka pada lantai untuk soalan. Kita buka kepada floor lah untuk soalan. Lantai tu ingat tunggu lantai banyak. Okey, soalan ke cadangan? Tak, ni kawan-kawan saja gurau. Okey, silakan. Hello, saya nak tanya, sekiranya kita lihat lepas PRU 14 masih tak ada perubahan, UMNO masih menang. Dan untuk DAP misalnya dalam saya petik satu isu lah, isu local council election, yang kita boleh akui bahawa isu local council election tidak dipersetujui, masih tak ada kata putus di kalangan rakyat Pakatan Rakyat. Dan tiba-tiba UMNO datang menghulurkan tangan, oh kami akan bersama-sama DAP untuk bangkitkan isu local council election. Adakah DAP akan mengabaikan pandangan-pandangan rakyat Pakatan dan cuba bersama-sama UMNO atas dasar prinsip mereka cuba untuk bawa misalnya dalam isu local council election? Apa pandangan? Soalan tujuan kepada semua kepada Wan Hamidi dan Liu Jin Tong. sebab DAP lah kan, tanya Hisham kan. Okey, mungkin kita buka satu lagi soalan sebelum kita bagi untuk jawab. Ada soalan lain? Ya, saudara. Nak tanya sikit kepada Liu Jin Tong. Apa pendidikan DAP terhadap hukum hudud? Okey, satu lagi, ada lagi soalan? Okey, silakan. Kadang-kadang saya terputihkan Hisham, adakah DAP akan ambil sedangkan daripada Hisham memberi maktabu bercarut di itu soalan paling susah kan. Okey, kita bagi saudara Wan dengan saudara Cinto untuk jawab dulu soalan ke kaunsil dan pasal hudud dan pasal cadangan saudara Hisham.
Okay, tentang isu local government election, saya rasa kalau pilihan raya tempatan dilaksanakan, dia harus dilaksanakan oleh kerajaan pusat dengan mengubah dasar ataupun undang-undang yang relevan supaya mengadakan pilihan raya tempatan untuk semua. Maka kalau itu dasar Barisan Nasional, baik, kita sambut baik. Saya rasa isu ini kita boleh bincang. Kita Pakatan Rakyat tidak bersepakat dalam isu ini, tetapi tidak ada keputusan juga. Tidak ada keputusan. Pakatan Rakyat memang ada pandangan yang sedikit berbeza, tapi tidak ada orang kata kita tentang ataupun kita tidak membenarkan isu ini dibincang. So dia ada isu ini bukan isu motif. Isu ini tidak begitu motif, dan saya rasa itu satu sebahagian daripada pendemokrasian. Sebagian daripada pendemokrasian bahawa pilihan raya tempatan harus dijadikan satu isu. Kita boleh bahas, kita boleh bincang, adakah kita nak kita perlukan pilihan raya tempatan yang lebih untuk adakan pilihan raya tempatan, ataupun kita memberikan kuasa kepada kerajaan negeri untuk menguruskan lebih banyak bidang dalam kehidupan harian. Saya rasa perbincangan ini adalah perbincangan untuk bagaimana kita menstruktur balik atau re-engineer, restructure sistem politik kita. Isu kedua tentang isu hukum hudud, pendirian DAP adalah DAP tidak setuju dengan hukum hudud. Okay? Ada banyak sebab, ada pelbagai ramai berikan pandangan, tapi saya rasa apa yang penting dalam perbincangan ini ialah hukum hudud. Agenda hukum hudud adalah satu agenda eksklusif. Maka ini dibahaskan sebagai satu isu untuk satu komuniti saja. Itu satu. Kedua, kalau bincang tentang hukum hudud, ada pelbagai pandangan. Dan dalam perbincangan Islam, apabila ada orang lain yang memberikan pandangan yang gunakan hujah maqasid syariah, adakah ini keperluan sekarang atau keperluan yang boleh ditangguhkan? Saya rasa kita perlu memberikan ruang yang lebih banyak untuk membincangkan isu ini. Dan juga untuk bincangkan apa keutamaan kita buat setakat sekarang dalam politik Malaysia. Apa keutamaan kita dalam politik? Adakah hudud paling penting, isu yang paling penting, ataupun keadilan ekonomi, ataupun pendemokrasian? Kita boleh bincang, dan saya harap perbincangan ini diadakan semua pihak, termasuk PAS, termasuk UMNO, boleh bincang tentang keutamaan politik dalam masyarakat Malaysia. Dan saya rasa kita harus ada lebih banyak imagination. Ini soal imagination. Kita perlu mengkaitkan politik dengan dasar, dan dasar dengan kehidupan rakyat jelata. Dalam politik Malaysia, politik macam permainan atau tarik tali dan permainan perkataan. Unfortunately, we are talking about words tanpa mengambil kira kehidupan rakyat jelata. Bolehkah politik kita menyelesaikan masalah traffic jam? Bolehkah politik kita menyelesaikan masalah kesihatan?
bolehkah politik kita dengan dasar yang baik menyelesaikan masalah air? Ini yang penting dan ini yang lebih dekat dengan rakyat, dan saya rasa kita mesti memberikan pandangan baru supaya menarik hati dan menarik perhatian rakyat tentang isu yang lebih penting bagi pihak bagi saya. Isu Mak Sabu tu terpulang pada kita. Tak ada tambahan. Okey, kita buka soalan lagi. Okey, saudara Hakim. Saya nak tanya saudara Wan dan saudara Isham, pandangan saudara Wan ini terhadap pilihan raya atau pilihan raya. Okey, kenapa kalau pilihan raya kenapa jalan raya masih belum berjaya? Okey, setelah banyak kali kita dapatkan versi 1, versi 2, 3 baru ni kita buat tak berjaya. Itu juga soalan yang sama kepada Isham. Adakah jalan raya ni dah sampai ke kemuncak climax dia kan? Sampai dah baru ni MRU pun tak turun, orang boleh selfie lagi dengan polis. Jadi mungkin dah sampai climax kau dari setahun. Okey, soalan kebelakangan ni saya fikir sebab dengan adanya isu hudud yang muncul, UMNO dia tak mungkin jadi pilihan bagi pengundi Melayu atau pengundi semua lapisan masyarakat, dan PAS pula yang bersifat konservatif. Jadi apakah pilihan yang ada kepada orang Melayu atau rata-rata pengundi yang liberal? Apakah ini telah menjadi sebab utama Pakatan Rakyat tidak dapat sokongan yang mencukupi dari pengundi Melayu untuk menumpangkan barisannya? Ini dilema Pepsi atau Coca-Cola. Assalamualaikum dan Saya nak tambah lagi. Oh, ada tambahan. Okey, tambahan. Ada cicit. Apakah PKR boleh menjadi satu alternatif kepada PAS di masa keram? Okey, ya saudara Rizwan. Soalan kepada Cintong dan Isham. Dalam dunia ekonomi sekarang orang cakap tentang buku Thomas Piketty, Capital in the 21st Century. Sebab Cintong kata strategi politik akan berasaskan dasar ekonomi. So, soalan kepada Isham dan Cintong, apakah sebenarnya dasar ekonomi yang akan diperkenalkan oleh Pakatan apabila berkerajaan juga? Okey, kita bagi satu lagi. Okey, tambahan lagi. Soalan. Oh, tambahan lagi. Soalan yang serius ah. Okey. Tadi tak serius. Okey, serius. Kalau yang dulu kalau yang DAP pada macam selalu kami nampak PAS akan bertahan untuk DAP. Kalau DAP yang seperti kes yang berlaku di Sedang masa 9 年期间masa masih dan PAS rela bertahan untuk YB 9 年期. Tapi kalau yang PAS yang benar, kenapa DAP yang cabut diri? Kenapa pula? Dan tidak bertahan untuk PAS sebagai ahli mereka, PAS sebagai kawan mereka. Kenapa tidak bertahan untuk PAS? Okey, ini mata saya. Okey. Nama kita bagi. Okey, Rana. Saya masih lagi menganggap kemunculan isu hudud ni satu harapan. Ini realistik yang saya tengok sebagai juga dalam perdebatan 2 minit kita dengan Macam UMNO dan BN.
Saya melihat sekarang sebenarnya UMNO dan Barisan Nasional yang terperangkap dengan isu hudud ni dalam keadaan sekarang. Dengan juga kita menyambut baik saranan linggis juga kan. Sekiranya DAP tak nak terbuka dengan isu hudud, itu menunjukkan juga DAP tidak berkembang ke arah a new politik yang matang yang kita cuba capai dalam Pakatan Rakyat. Ya, itu saudara perlu masukkan dalam perbincangan pimpinan DAP. Okey, keduanya yang kita lihat, saya lihat lebih kritikal dalam masa tempoh terdekat sesi parlimen akan bermula. Mereka pun itu satu perangkap lah kita nampak telah menubuhkan jawatan kuasa teknikal parlimen. Okey, PAS menyambut, kita tak salahkan PAS, ya, kerana ialah faktor-faktor tertentu. Okey, saya nak tahu sekarang, adakah sekarang jawatan kuasa teknikal tu, saya membayangkan adakah ada ahli-ahli parlimen DAP tu, baik yang Muslim maupun non-Muslim, akan menyokong usul tu. Itu saya lebih takut sekarang. Yang segera kita nak lihat. Jawatan kuasa teknikal tu adalah satu yang kita lihat akhirnya you nak sokong tak sokong dalam parlimen. That's all. Apatah lagi mereka nak bentangkan kan. Ini Terengganu pun dah kata setuju, Perlis pun kata dah setuju. Sekian. Okey. Tadi ada soalan pasal jalan raya. Okey. Soalan yang tak popular dulu nanti selepas yang dulu. Pilihan raya atau pilihan jalan raya? Okey, saya rasa saudara Hisham juga amat arif dengan takrif revolutionary condition. Okey, di Malaysia saya tak nampak itu jadi tak timbul satu pilihan sahaja. Okey, kita buat pilihan raya penuh dengan penipuan, kita masih lagi, dan terbukti dalam penipuan itu kita masih dapat 51%. Lepas tu kita masih ada keyakinan terhadap sistem demokrasi berparlimen ini walaupun cacat dan tempang. Okey, kecuali lah kalau parlimen dimansuhkan. Tiba-tiba Najib atau sebagaimana perkataan favourite Saudara Hisham, Rosman jadi diktator, itu cerita lain. Okey, mungkin itu conditionnya. Jadi saya secara peribadi lebih yakin dengan sistem pilihan raya. Okey, sebabnya pula pengalaman revolusi menarik dan sangat romantik, tapi ada juga kes yang banyaknya selepas revolusi itu biasanya berakhir dengan dictatorship. Tak semua, tapi kebanyakan. Okey, dari sudut itu. Tetapi ini bukanlah jawapan untuk mengatakan jangan pergi jalan raya. Pergi jalan raya itu hak rakyat, siapa saja boleh pergi. Okey, tapi kita sedang dalam keadaan yang tidak menarik sebab mahkamah kata boleh, ketua polis negara kata tak boleh. Hebatnya dia. Jadi ini timbul juga masalah. Tapi kalau kita sendiri pasif, okey, kalau kita buat perhimpunan yang datang tu bukan 1 juta, kita kena nilai sendiri kenapa. Okey, jadi persoalannya ialah kalau nak gerakkan rakyat, kita harus kembali kepada rakyat, tanya diri kita sendiri. Okey, saya rasa itu soalan untuk saya dan mungkin saya sambungkan satu. Siapa ambil selfie dengan polis? Terpengaruh oleh Najib dan Obama. Saya harus serangkan di sini. Ramai anak muda merasa kecewa, dan saya suka sekali kalau anak muda kecewa. Kalau anak muda tidak kecewa, artinya Malaysia ini satu negara yang gagal. Kalau mereka tidak marah, kenapa demonstrasi-demonstrasi ini tidak membawa pulangan yang lumayan, itu satu perkara yang baik. Tapi saya ingin terangkan bahawasanya apa yang berlaku dalam himpunan Kebangkitan Rakyat 112 baru ini anti-GST adalah kita tanda kemenangan kita. Kita sedang memungut kemenangan demi kemenangan. We are collecting victories after victories. Saudara-saudara, semenjak tahun 69, saudara tidak tahu betapa susahnya untuk turun ke jalan raya. Saya telah berpuluh-puluh kali ditembak oleh tear gas tahun 1971, 72, 73, 74. Sekarang ini pada 3 Disember belum pun sempat kami catat, ketika itu Selangor Padang namanya, belum sempat pun masuk Selangor Padang telah ditembak. Hari itu kita telah dapat sampai
ke depan dataran mereka. Ini adalah satu kemenangan. Jangan ingat ini satu kompromi. Tidak, ini bukan satu kompromi. Kerana saya katakan pilihan kita yang pertama ialah dataran merdeka, kedua adalah dataran merdeka, ketiga dataran merdeka. Padang Merbuk, Stadium Negara, no go. Dan kerana itu mereka mengundur. Sama ada keputusan mahkamah atau tidak ada keputusan mahkamah, saya tidak ambil pot, kata orang muda lah. Jadi itu kemenangan. Jadi hasilnya ialah kemenangan adalah keberanian orang ramai untuk keluar menunjukkan kemarahan mereka. Kita telah berani melawan takut. We have fought the battle within ourselves against our own fear. That is our victory. Kita harus memberi tahniah kepada diri kita sendiri bahawa kita telah berani. And that you should congratulate yourself because you have the courage to come to the street. Whether sama ada kerajaan itu akan jatuh adalah satu persoalan kemudian. Jadi kerana itu saya dengar semenjak SKL ni, oh apalah ni dengan ceramah. Itu bukan ceramah, itu adalah merayakan kejayaan kita. Untuk anak-anak muda yang tidak tahu, Hari May Day di mana-mana pun di dunia ini adalah disambut dengan ucapan-ucapan dari kaum buruh yang datang di situ. Sama ada di Tiongkok, sama ada di Moskow, sama ada di Chicago, sama ada di mana-mana. Itulah cara sambutannya. Sama ada di Berlin. Memang ada anak-anak muda akan bertempur. Saya lihat anak-anak muda sini, jangan silap faham. Perlawanan bukan artinya bertumbuk. Perlawanan bukan artinya pukul polis. Perlawanan itu adalah mengajukan satu sistem yang lebih adil untuk masyarakat Malaysia. That is what it's all about. Ada orang mengatakan bahawa jalan raya ini adalah untuk jatuh. Bukan, jalan raya di mana-mana pun tidak menjatuhkan kerajaan. Saya telah nyatakan sini, the street protest tidak membawa keruntuhan kerajaan. Apa yang berlaku ialah rombakan jalan raya itu akan memberikan tekanan kepada pemimpin-pemimpin parti politik itu sehingga mereka akan bergaduh sama sendiri. The street protest is not the way to bring out the government, but it will put more pressure into the ruling class. Sehingga apa yang terjadi apabila terbunuhnya 6 mahasiswa di Trisakti. Elit Indonesia bergaduh sama sendiri. Soeharto tuduh Sobo tuduh Sobabi, dia bertuduh sama sendiri. Itu yang kita perlukan. And that's what brought Indonesian regime collapse. Dan ini juga berlaku di mana? Itu juga berlaku di Kairo. Itu juga berlaku di Tunisia. Bukannya kerana kita, dan saudara juga harus ingat, revolusi, perubahan seperti itu akan berlaku bukannya kita boleh terletak tarik. We cannot put a deadline 1 Mei nanti orang demonstrasi maka jatuhlah. No, larilah Rosman. No, saya kata no, kita tidak tahu. Seperti saudara-saudara kata, there is a condition, there is a domestic condition, there is also. Dan saya ajukan di sini itu bergantungkan kepada suasana. Jadi ini saya harap jelas tentang strategi jalan raya yang saya ajukan itu. Okey. Tentang sama ada PKR akan alternatif pada PAS. PKR bukan alternatif pada PAS. Parti Islam ini adalah seperti juga Kristian Demokrat. Jangan silap faham ya. Bukan saja di Malaysia ni ada parti yang berasaskan agama. Di Eropah pun ada, di Jerman pun ada, di Belgium pun ada, everywhere. There are people. Masih ada orang yang memerlukan agama, kepercayaan, maka mereka menubuhkan parti kepentingan mereka. Jadi tidak mungkin, mustahil PKR akan menjadi PAS. This is impossible. Kerana saya lihat, tapi ada orang yang tidak bersetuju dengan cara PKR atau tidak bersetuju dengan PAS. Itu terpulangkan arah. Tapi untuk PKR menggantikan PAS itu is impossible. Okey. Tentang saudara itu menanyakan tentang ekonomi. Yes. Apa sebenarnya perbincangan kita hari ini? We come back to the fundamental.
Kita kembali kepada fundamental asas. Justru saudara menanyakan apakah ekonomi yang saya ajukan. Saya quote unquote, jarang saya quote unquote Ustaz Hadi Awang. Malam ni saya nak quote dan unquote Ustaz Hadi Awang. Negara berkebajikan. That is our aim, untuk melahirkan negara berkebajikan. It is a welfare of the majority of the people. That is what it's all about. Untuk melahirkan negara berkebajikan. Bagaimana? Itu adalah konsep. That is the concept. Negara berkebajikan adalah konsep. Bagaimana kita nak mengajukan konsep untuk melahirkan negara berkebajikan itu dibincangkanlah pada orang akademia seperti Cintong ini, seperti Puan Hamidi, untuk urutan-urutan bagaimanakah dasar ekonominya, bagaimanakah dasar, bagaimana impor dan bagaimana ekspor, apa yang harus dimiliki negara kan, itu pun. Tapi asasnya adalah negara berkebajikan. Justru kerana itu saya menentang hudud, kerana saya melihat ini adalah satu undang-undang yang tidak masuk akal. Kerana saya selalu bertanya, kalau Mamat tu telah dipotong tangannya, siapa nak jaga dia? It's mind-boggling kan? When the state is not really a full-fledged welfare state, who will take care of the guy who I've seen? Saya telah melihat di Sudan 1977 di Pakistan. Ketika saya di sana, General Zia-ul Haq telah meluluskan hudud. Kenapa dia meluluskan hudud? Kerana dia kudeta, kena untuk memberi kenikmatan, dapat sokongan dalam jamiat Islami, langsung dihudud. Adakah apa-apa perubahan yang telah berlaku? Juga saya sendiri kurang yakin dengan kerajaan PAS di Kelantan. Kerana adakah rasuah berlaku, pemberian tanah, logging berlaku? Bolehkah saudara yakin dengan kerajaan PAS itu untuk memotong tangan anak buah saudara? I will not trust the government of PAS to cut the hand of anybody under the name of Allah. No. Kerana itu saya menentang. Saya menentang kerana untuk saya tidak masuk akal. Satu undang-undang tidak masuk akal. Saya tidak masuk akal, dan saya menentang kerana hari ini ada undang-undang yang sekular yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Dan seperti kata Cintong ini, undang-undang hudud ini eksklusif, hanya untuk orang beragama Islam saja. Jadi artinya Allah ini hanya untuk orang Melayu UMNO sajalah dan PAS sajalah. So it is ridiculous. Logically it is ridiculous. Jadi kan itu, kalau ada orang PAS ni, beri laporan lah. Syamudin Rais dah murtad. Ambil lah para pergi syurga. Okey. Jadi, okey. Kerana itu, saya rasa perbincangan kita ini bagus, dan saya paling bersetuju dengan konteks saudara Cintong. Kita harus mengajukan tanpa perkauman. Justru kepada budak-budak Melayu sini, beli bukunya. Saya, Lim ni tak ada apa-apa dengan saya, tak ada hubungan apa-apa pun. Tapi kerana di sini ada anekdot tentang orang Tionghoa, di mana saudara-saudara tidak tahu, ada seorang Tionghoa itu dia mengandung, orang Melayu kata dia bunting lah, pergi untuk mengundi, dan kemudian cerita mama bersih. Ini semua ini kita tidak ketahui kerana tidak ada perhubungan. Satu ketika dulu saya juga merasa bangga kerana seperti kawan saya kata, saya juga menulis untuk Oriental Daily. Saya minta menulis untuk Oriental, saya berjanji untuk membawakan anxiety masyarakat Melayu ke dalam masyarakat Tionghoa. Ya, saya menulis hampir 2 tahun. Tapi ada satu perkara saya tak sakit kepala. Editor saya kata ada 2 perkara Syamudin Rais kau jangan lakukan. Nombor 1, kau jangan lawan Perdana Menteri Malaysia. Nombor 2, kau jangan lawan Ketua MCA. Syamudin Rais kata that's impossible. Lalu saya tak menulis lagi. Saya nak jawab soalan saudara tentang Thomas Piketty. Saya dah baca banyak book review, tapi tak pernah baca buku lagi. Ada buat booking, tak order, belum dapat buku lagi. Saya rasa dasar ekonomi pakatan, walaupun kita sudah ada kerangka kita, nilai-nilai tu kita semua setuju bahawa
ekonomi kita untuk rakyat jelata dan bukan untuk kroni. Itu nilai-nilai yang dipersetujui oleh semua dalam Pakatan Rakyat. Tapi dasar yang sebenar, dasar bagaimana kita ubah dasar untuk sektor kewangan, bagaimana kita ubahkan dasar untuk minimum wage. Saya rasa kita tidak masuk dalam lagi, tidak bincang lagi. Kita bincang isu-isu politik identity tanpa masuk bincang isu yang penting untuk kehidupan harian rakyat jelata. Tapi apabila saya sebut isu tsunami ekonomi, saya rasa rakyat akan bangkit atas isu ekonomi. Sebelum ini kebangkitan rakyat kebanyakan kerana kezaliman, kerana isu-isu pendemokrasian, isu bersih 1, 2, 3, penentangan terhadap ISA, yang satu yang istimewa tu Green Movement. Green Movement Linus itu satu tajuk atau tema baru. Tapi saya rasa kebangkitan yang akan datang akan berasas ekonomi, barang naik, barang naik, GST. Ada masa saya rasa perbincangan dalam Malaysia ni, walaupun dia beza, di antara Melayu isu barang naik itu penting. Di antara perbincangan Cina, banyak kali biasanya lazimnya dikatakan isu jenayah, isu ekonomi tidak berkembang, stagnation. Tapi sebenarnya istilah berbeza tetapi fenomena yang sama, masalah yang sama. So saya rasa kita boleh ajukan perbincangan dengan istilah-istilah semua ni, tapi memberikan tumpuan kepada apa masalah asas. Masalah asas ialah ekonomi kita berpihak kepada kroni. Ekonomi kita tidak memberikan peluang yang mencukupi untuk rakyat jelata, untuk tidak memberikan mobility untuk rakyat jelata untuk mengadakan kehidupan yang selesa. So saya rasa dalam masa yang akan datang, tsunami politik akan berasas ekonomi. Dan dalam pilihan raya yang lalu, saya rasa pilihan raya yang lalu bagi semua sebenarnya satu tsunami bandar. It was an urban tsunami di bandar-bandar seluruh negara. Yang di kalangan Melayu saya rasa undi itu 50-50 di kalangan orang bandar. Tapi di kalangan separuh bandar, di kalangan kampung, rural area, dia beza dan saya rasa pertarungan dalam pilihan raya akan datang akan berlaku di kawasan-kawasan separuh bandar, semi-urban area. Kerana di Pakatan Rakyat sudah menang di kawasan bandar, tetapi tidak menang di kawasan separuh bandar. Kawasan separuh bandar termasuk tempat seperti Tanjung Karang, Kuala Selangor, Muar, Ledang, Segamat, Labis, Tanjung Malim, Cameron Highland, at least sekurang-kurangnya 20 kerusi di Karang, among semi-urban areas. Sekurang-kurangnya 20 kerusi parlimen adalah kerusi separuh bandar. Apa masalah di kawasan separuh bandar? Melain daripada akses untuk akses maklumat, juga di separuh bandar, banyak separuh bandar, kawasan separuh bandar, majikan adalah Cina. Majikan adalah SME Cina, SME, small medium industry. Okay. Ramai majikan di kawasan-kawasan separuh bandar adalah Cina, berbangsa Cina, dan pekerja adalah Melayu di kawasan separuh bandar. Tetapi di bandar tu beza. Bandar, all sort of economic relationship. Tapi di kawasan separuh bandar,
SMI Cina, SME Cina, kebanyakan Cina tu dia rasa dia terkecuali atau tidak diberikan peluang dalam sistem ekonomi. Pekerja Melayu merasakan bahawa majikan Cina ni teruk. Majikan Cina ni exploit dia. So saya rasa kita mesti cari satu titik persamaan di antara majikan SMI di separuh bandar dengan pekerja Melayu di separuh bandar. How do we find a common stance di antara majikan dengan pekerja yang dua-dua pihak ini sebenarnya ditindas oleh sistem ekonomi yang memihak kepada kroni. Saya rasa itu satu tajuk yang penting. Saya juga nak bincangkan isu middle ground. Dalam politik kita, there is a middle ground. Kalau isu hudud, okey, untuk parti-parti politik dia ada sekurang-kurangnya dua bahagian. Satu, kepimpinan. Pemimpin dan keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu penting, satu. Tetapi bagaimana pemimpin membuat keputusan? Pemimpin membuat keputusan ada masa kerana berasas feedback yang dia dapat, ada masa kerana ideologi dia, ada masa kerana tekanan yang dia menghadapi, ada masa kerana persaingan di antara parti dia dengan parti lain, ataupun faction dia, ataupun puak dia konservatif menentang yang open minded tu. So keputusan, apabila pimpinan parti-parti membuat keputusan, kita tidak boleh baca dalam vacuum. Ada pimpinan yang lebih berwawasan, ada pimpinan yang konservatif yang tidak mengambil keputusan yang lebih daring. Tapi kita tidak boleh baca terkeluar daripada konteks yang mereka beroperasi. So dalam isu hudud, memang kalau apabila isu hudud dimainkan, sudah pasti dua-dua pihak ada yang menyokong hudud, ada yang menentang hudud dengan emosi yang kuat. Memang ada ramai yang menyokong hudud, memang ada ramai yang menentang hudud sekeras-kerasnya. Bagaimana parti-parti politik membuat keputusan, bagaimana parti-parti politik dalam satu pakatan menentukan dasar-dasar mereka dan apa agenda mereka. So saya rasa ini penting untuk kita fikir. Dan saya nak bincang tentang isu middle ground. Dalam politik Malaysia, Penang nampaknya menentang hudud ke apa, mungkin sesiapa menentang hudud, ground itu menentang hudud. Kelantan mungkin ramai rakyat sokong hudud. Okay? Mungkin kebanyakan rakyat sokong hudud, mungkin. Tetapi battleground di mana? Battleground di selatan Kedah, di selatan Perak, di utara Selangor, di utara Johor, di Sabah, di Sarawak. Battleground yang kita akan yang akan menyaksikan pertarungan di antara Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional, bukan di Kelantan, mungkin bukan di Penang, tetapi di kawasan-kawasan 50% Melayu, 50% Cina, mungkin. Ataupun 60% Melayu, 40% Cina, atau vice versa. So, di kawasan-kawasan itu, kalau PAS gaduh dengan DAP, maka DAP kalah, PAS pun kalah. Dan strategi Barisan Nasional sekarang ialah satu, Barisan Nasional ataupun UMNO nak penjarakan Anwar Ibrahim supaya menghuru-harakan Parti Keadilan. Kedua, Barisan Nasional nak menolak ataupun diregister DAP, membatalkan pendaftaran DAP dengan ROS. Ketiga, menghuru-harakan PAS dalam dalaman dan juga dalam Pakatan Rakyat.
Saya masih ingat pada Januari 2010, seorang Menteri Kanan beritahu saya dengan Saifuddin Nasution bahawa ada menteri yang lain, Menteri Kanan UMNO yang lain beritahu atau maklumkan Perdana Menteri bahawa isu kalimah Allah akan memecahkan Pakatan Rakyat. Dengan perpecahan Pakatan Rakyat, UMNO akan kekal dalam kerajaan sampai kiamat. Dan ini masalah kita. Terima kasih. Jadi mungkin kita boleh setiap panel untuk simpulkan segala bincang. Mungkin seorang seminit dan kita habis kita. Semula dengan Wang Hamdi. Terima kasih. Saya tak nak simpul apa kan, tapi saya tertarik dengan soalan saudari tadi tu tentang apa UMNO, pilihan Melayu, Melayu liberal, PKR. Tadi kita bincang pasal politik baru dan cara nak keluar daripada kerangka yang ada. Tapi cara saudari fikir, kenapa Melayu hanya parti-parti Melayu dan parti majoriti Melayu? Kenapa tak fikir bahawa apakah alternatif pada PAS, alternatif kepada orang Melayu mungkin DAP, mungkin PSN, mungkin berbagai kaum. Jadi di situ kita kena fikirkanlah. Saya terlupa untuk ucapkan terima kasih kepada Hong Siang dan tanya kepada Hong Siang kerana atas terbitan buku ini. Saya rasa buku ini akan sebagai satu titik permulaan untuk kita bincangkan isu politik secara mendalam, dan saya rasa juga kita boleh ambil inspirasi. Mungkin pembaca Melayu boleh ambil inspirasi daripada politik berbahasa Cina dalam 10 tahun yang lalu, sejak 10 tahun yang lalu, dan perkembangan NGO, perkembangan perbincangan dalam bahasa Cina. Ini semua boleh dikongsikan, dan saya harap balik kepada isu soalan yang ditanya oleh saudari Hui Si. Saya rasa, saya harap satu hari nanti DAP akan jadi satu pilihan untuk Melayu bandar. Saya rasa DAP nak masuk kampung agak susah kerana sentimen tu tidak membenarkan buat masa sekarang. Tapi mungkin satu hari DAP boleh jadi pilihan untuk Melayu bandar, mungkin. Dan saya harap satu hari nanti DAP will be the party of choice, parti pilihan untuk the Green Movement. Kita ada Green Movement, kita ada himpunan hijau, tetapi himpunan hijau atau mereka yang bersetuju dengan fahaman hijau ni tidak ada parti lagi. Saya harap satu hari nanti DAP boleh jadi pilihan utama untuk kaum wanita. Saya harap satu hari nanti DAP boleh jadi pilihan utama untuk anak muda. Dan saya rasa kalau politik berkembang dengan mungkin apa pun boleh berlaku. Dan saya harap satu hari nanti PAS ada ahli bukan Melayu, bukan saja sebagai penyokong, tetapi ahli bukan Melayu, dan jadi PAS jadi semacam Christian Democratic Union, CDU, di mana ahli-ahlinya mungkin bukan Kristian, dan politik Islam di Malaysia ni politik yang lebih memberi kepentingan atau memberi tumpuan terhadap konteks atau suasana. Dalam politik Islam di merata tempat, biasanya pertarungan di antara Islamis ialah ada yang memihak atau mementingkan, ada yang mementingkan teks kitab, ada yang lebih mementingkan konteks suasana. Dan ini pertarungan di antara Islamis di seluruh dunia. Dan saya harap satu hari politik Islam di negara ini lebih mementingkan konteks suasana dan juga tidak terlalu mementingkan simbol. Apabila kita
mementingkan simbolisme, maka kita tertipu. Terima kasih. Saya paling tertarik dengan kempen yang dah diajukan oleh DAP, iaitu anti perkauman. Jadi seharusnya lebih banyak lagi perbincangan dalam kontekstual tu. Dan juga saya juga paling senang kalau isu hudud ini dibincangkan, kerana selalunya orang-orang agamawan ini mereka berhegemoni, kerana mereka mengatakan orang yang tidak ada persekolahan agama mereka tidak boleh membincangkan tentang agama Islam. Kalau macam tu, kerana mereka tidak ada belajar sekolah filem, tolong jangan bincang tentang filem. Betul tidak? Jadi, tapi agenda hudud ni, agenda agama ini telah dibawa ke tengah, maka saya pun akan campur, kerana ini adalah sebahagian daripada saya, kerana mana tahu satu hari saya mencuri dan tangan saya kena potong. Dan saya tak nak tangan saya dipotong. Jadi kerana itu saya menentang hudud dan saya harap kita akan adakan perbincangan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada panelis dan kepada semua yang hadir. InsyaAllah